Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bersama saya, Cikgu Fahmi akan berkongsi dengan anda semua subjek Sains Sukan tingkatan 5 di dalam bidang 5 iaitu Makanan Sukan. Pada kali ini kita akan berkongsi tentang unit 5.3 iaitu Bendalai Tubuh, Elektrolit dan Pentermokawal Aturan. Pada akhir bab ini, murid akan dapat menjelaskan bendalai tubuh, elektrolit dan pentermokawal aturan, menjelaskan keperluan pengambilan cecair dan elektrolit sebelum, semasa dan selepas bersukan. Juga akan dapat merancang kuantiti minuman yang perlu diambil sebelum, semasa dan selepas bersukan berdasarkan jangka masa aktiviti dan dapat membuat justifikasi status hidrasi berdasarkan warna urin sebelum dan selepas bersukan. Okey, tengok atlet sedang minum air di situ. Okey, dan diletakkan tuala basah di tangan atlet. Hilangnya bendalai tubuh secara berlebihan boleh memudaratkan kesihatan dan prestasi atlet. Cabaran besar bagi atlet adalah apabila berlatih atau bertanding dalam persekitaran ataupun dalam keadaan cuaca yang panas dan mempunyai kelembapan tinggi. Keadaan tersebut menyebabkan perpeluhan dan suhu badan meningkat ke tahap melebihi suhu normal. Unit ini akan membincangkan konsep bendalai tubuh, elektrolit dan pentermokawal aturan serta keperluan pengambilan cecair dan elektrolit dalam sukan. Selain itu, unit ini juga akan menjelaskan strategi merancang kuantiti pengambilan minuman yang sesuai berdasarkan jangka masa aktiviti serta kaedah untuk mengenal pasti status hidrasi berdasarkan warna urin. Bendalai tubuh, elektrolit dan pentermokawal aturan. Konsep bendalai tubuh, elektrolit dan pentermokawal aturan ini berkait rapat dengan kesihatan dan prestasi atlet. Air dan elektrolit ialah nutrien yang sangat penting dalam proses pengekalan suhu badan normal, iaitu pentermokawal aturan. Mari kita lihat apa dia bendalai tubuh. Kompartmen intrasel ataupun intraselular. Sebanyak 60% hingga 65% air disimpan di dalam kompartmen intrasel ini. Kompartmen ekstrasel ataupun ekstraselular terbahagi kepada interstitial, interselular, intravaskular dan lain-lain kompartmen. Sebanyak 35% hingga 40% air terdapat di kompartmen ekstrasel seperti air di sekeliling sel, plasma darah, air liur, air mata, cairan telinga dan cecair cerebrospinal. Rajah 5.4 nanti akan menunjukkan simpanan air di dalam tubuh manusia mengikut kompartmen. Bagi orang dewasa, air menyumbang sebanyak 50% hingga 70% berat badan. Tisu otot mengandungi lebih banyak air berbanding tisu adipos, iaitu tisu lemak. Okey, ni dia punya rajah dia. Okey. Dalam bendalai tubuh, intrasel banyak ini, ekstrasel banyak ini. Di bawah ekstrasel ada tiga pecahan lagi iaitu interselular dan intravaskular dan lain-lain kompartmen. Oleh itu, atlet yang mempunyai komposisi otot lebih tinggi berbanding lemak mempunyai kandungan air lebih banyak. Manakala atlet yang gemuk pula mempunyai simpanan air rendah di dalam tubuh disebabkan oleh komposisi lemak yang tinggi. Secara umumnya, komposisi lemak bagi perempuan lebih tinggi berbanding lelaki, maka kandungan air di dalam tubuh perempuan adalah lebih rendah. Kajian oleh William, Rawson dan Branch tahun 2016. Apa fungsi air? Okey. Kawal suhu badan, kawal tekanan osmosis. Itu adalah fungsi air dalam badan. Okey. Angkut oksigen, nutrien, hormon dan bahan buangan bertoksik. Tengok pula apa dia elektrolit. Elektrolit wujud di dalam tubuh bersama-sama dengan air, protein dan karbohidrat. Kajian oleh Williams, Rawson dan Branch tahun 2016. Natrium, kalium, klorida, bikarbonat,
magnesium dan kalsium ialah elektrolit utama dalam bendalih tubuh. Elektrolit berfungsi untuk menjana arus elektrik bagi membawa impuls saraf dan mengekalkan keseimbangan bendalih tubuh. Elektrolit mudah didapati daripada sumber makanan seperti garam, buah-buahan dan sayuran. Pentermokawal aturan. Yang pertama, ia adalah suhu teras. Suhu dalaman yang stabil jika tubuh berada dalam keadaan homeostasis. Suhu kulit bergantung pada suhu persekitaran. Tengok di situ ada info. Hipotermia, suhu badan bawah tahap normal 36.4 darjah Celsius. Hypertermia, suhu badan melebihi tahap normal 37.6 darjah Celsius. Penenggaraan suhu badan yang normal dinamakan pentermokawal aturan. Proses kawalan suhu badan ini dikawal oleh hipotalamus di dalam otak yang berfungsi secara kawalan autonomi. Rajah 5.5 dia beritahu tentang sumber stres haba dan kehilangan haba semasa melakukan aktiviti ketika cuaca panas. Okey. Di sini ada dia menerangkan tentang bagaimana sumber stres haba dan kehilangan haba semasa melakukan aktiviti ketika cuaca panas. Sumber oleh Williams, Rawson dan Branch 2016. Okey. Di sini ada gambaran lah matahari, punca sinar matahari, suhu udara lembap, okey, refleksi, radiasi solar, daripada tanah juga ada haba, okey, otot kita keluarkan peluh, haba badan semua daripada langit. Inilah punca-punca stres haba. Okey, gambar menunjukkan ilustrasi bagaimana seorang atlet yang berlatih di bawah cahaya panas terik. Antara punca stres haba ialah sinaran cahaya matahari yang terik, udara panas persekitaran, kelembapan udara tinggi, radiasi daripada tanah dan haba terhasil daripada metabolisme tubuh. Haba dinyahkan daripada tubuh melalui 4 cara. Yang pertama, konduksi. Proses pemindahan haba secara langsung apabila bersentuh dengan objek. Dalam hal ini, haba dikurangkan melalui sentuhan kasut atlet dengan permukaan tanah. Yang kedua, perolakan. Proses pemindahan haba melalui pergerakan air atau udara ke seluruh tubuh. Oleh itu, kehilangan haba akan lebih cepat sekiranya atlet ini berlari dalam keadaan sekarang berangin berbanding tidak berangin. Penyejatan berlaku apabila peluh menyejat dari permukaan kulit. Proses sejat ini dapat memindahkan haba badan ke persekitaran. Dan radiasi, tenaga haba keluar daripada tubuh ke persekitaran. Baik, kenapa perlu ambil air dan elektrolit untuk bersukan? Apabila bersukan, air dan elektrolit akan keluar daripada tubuh melalui peluh. Bagi acara sukan berintensiti tinggi dan menggunakan kuasa eksplosif seperti lari pecut, renang jarak dekat dan angkat berat, kehilangan peluh tidak menjejaskan prestasi. Walau bagaimanapun, atlet acara jangka masa panjang seperti sukan merentas desa dan bola sepak akan mengalami kehilangan air dan elektrolit yang banyak. Seterusnya boleh menjejaskan prestasi. Rajah 5.6 nanti akan menunjukkan keseimbangan antara jumlah pengambilan air dengan jumlah kehilangan air. Sumber air boleh didapati daripada minuman, makanan yang mengandungi air dan air yang terhasil daripada proses metabolisme tubuh. Kehilangan air adalah melalui perpeluhan, pernafasan, urin dan najis. Tengok ya di sini. Ini sumber ambil dan hilang air daripada tubuh oleh Danforth dan Doyle 2015. Okey. Jumlah purata ambil air yang disarankan oleh pakar ialah 3.7 liter sehari bagi lelaki dan 2.7 liter sehari bagi perempuan. Baik, ini contohlah. Kita ambil cecair 2000 ml, 8 gelas. Tambah dengan kandungan air dalam makanan 500 ml, 2 gelas.
tambah dengan air terhasil daripada metabolisme 300 ml 1.25 gelas. Okey, jumlah air 2,800 ml lebih kurang 11.5 gelas. Ini yang diberitahu oleh pakar. Badan kita hilang air melalui yang pertama adalah kulit berpeluh lebih kurang 750 ml 3 gelas. Tambah respirasi paru-paru 300 ml ataupun 1.25 gelas. Tambah dengan urin ataupun air kencing 1650 ml ataupun 6.75 gelas. Tambah dengan najis 100 ml 0.4 gelas. Jumlah air yang kurang menyamailah. Okey, jadi memang kita kena ambil air lebih walaupun kita bukan atlet. Keperluan ambil air. Untuk ambil air bagi setiap manusia adalah berbeza. Jumlah akan berubah mengikut tahap aktiviti fizikal, umur, berat badan, cuaca, persekitaran serta status kesihatan seseorang individu. Untuk ambilan cecair dan elektrolit bersesuaian adalah penting sebelum, semasa dan selepas bersukan berdasarkan intensiti dan jangka masa aktiviti. Jadual 5.4 nanti akan menunjukkan panduan pengambilan cecair sebelum, semasa dan selepas bersukan. Panduan ini merupakan kaedah penganggaran sahaja, anggaran, dan boleh diubah sesuai mengikut keutamaan individu melalui pengalaman semasa latihan dan pertandingan. Okey, ini contohlah panduan sumber oleh Sauka et al. 2007. Sebelum bersukan, atlet perlu minum air lebih kurang 500 ml 2 hingga 3 jam sebelum bersukan bagi memastikan kandungan air dalam badan mencukupi. Yang kedua, air sudah memadai bagi aktiviti berintensiti rendah dalam masa singkat untuk mencapai status hidrasi yang baik. Bagi aktiviti berintensiti tinggi atau jarak jauh, dalam masa yang lama, pengambilan minuman sukan digalakkan kerana dapat membantu meningkatkan prestasi. Okey, itu sebelum bersukan. Semasa bersukan pula, bagi aktiviti berintensiti rendah dalam jangka masa pendek, atlet minum 200 ml hingga 300 ml air setiap 10 hingga 20 minit untuk mengekalkan hidrasi. Bagi aktiviti jangka panjang pula, yang melebihi 90 minit, atlet perlu mengambil minuman sukan yang mengandungi karbohidrat dan elektrolit untuk memulihkan tenaga dan mengelakkan stres haba. Okey, pengambilan minuman sejuk digalakkan bagi acara jarak jauh. Okey. Untuk makluman, apa yang saya tahu kalau minuman sejuk ini adalah minuman yang disejukkan. Okey, bukan yang kita tambah dengan air batu. Okey, so untuk makluman itu, air yang disejukkan, itu adalah maksudnya minuman sejuk. Selepas bersukan pula, okey, atlet perlu minum 1.5 liter minuman bagi setiap 1 kilogram berat badan yang hilang. Atlet boleh mengambil sebarang jenis minuman kecuali alkohol untuk menggantikan cecair tubuh yang hilang melalui peluh. Pengambilan minuman bersama-sama dengan makanan akan mempercepatkan proses pemulihan. Baik. Proses kehilangan air kurang daripada tahap normal dinamakan dehidrasi dan menyebabkan badan berada dalam keadaan hipohidrasi. Dehidrasi boleh menyebabkan stres kepada sistem kardiovaskular iaitu isi padu darah menjadi pekat dan memaksa jantung bekerja lebih kuat untuk mengepam darah. Keadaan ini boleh menyumbang kepada kelesuan, menjejaskan prestasi sukan dan boleh menyebabkan stres haba. Kehilangan air semasa bersukan melalui perpeluhan boleh dianggarkan dengan perubahan berat badan sebelum dan selepas bersukan. Info khas dekat bawah tu. Okey. Individu pertama yang mencipta minuman sukan pada tahun 1960 ialah Robert Kane, seorang saintis dari University of Florida, USA. Produk tersebut dinamakan Gatorade, sempena nama Gator iaitu nama panggilan untuk atlet universiti itu. So itulah sejarah dia. Okey, pengiraan
bagaimana air hilang semasa bersukan. Okey, di sini ada contoh. Berat badan sebelum bersukan 70 kilogram. Berat badan selepas bersukan 68.4 kilogram. Jadi, hilang 1.6 kilogram. Jumlah air yang diminum semasa latihan 300 mililiter. Jumlah urin kosong sebab memang tak ada buang air kecil. Kehilangan peluh C tambah D. Okey, ni C tambah dengan D tolak E. Lebih kurang 1900 mililiter. Masa bersukan 60 minit. Kadar peluh F yang ini bahagi dengan G. So 31.7 mililiter per minit. Hilangnya air semasa bersukan. Air mempunyai ketumpatan 1 gram per sentimeter padu. Oleh itu, jisim bagi 1 gram air mempunyai isi padu sebanyak 1 mililiter. Ini sumber oleh Ebbing dan Gammon 2013. Berdasarkan perkiraan dalam darjah 5.7 di atas, atlet telah kehilangan peluh sebanyak 31.7 mililiter seminit ataupun 1900 mililiter peluh dalam masa 1 jam bersukan. Boleh kira Pada pendapat anda, antara air, karbohidrat dan elektrolit, yang manakah paling penting untuk diganti semasa bersukan ketika cuaca panas? Jelaskan. Ni boleh bincang bersama dengan guru anda. Status hidrasi berdasarkan warna urin. Atlet perlu mengetahui cara untuk mengenal pasti tahap kandungan air dalam badan bagi melambatkan kelesuan dan mengelakkan stres haba. Terdapat cara untuk menentukan status hidrasi iaitu melalui ujian makmal dan ujian lapangan. Ujian makmal memberikan keputusan yang lebih tepat tetapi memerlukan pegawai terlatih untuk mengendalikan ujian serta memerlukan kos yang tinggi. Ujian lapangan juga boleh digunakan seperti mengukur perubahan berat badan, membuat pemerhatian warna urin dan rasa dahaga. Antara ujian lapangan yang paling mudah bagi kita menganggar status hidrasi dalam kalangan atlet ialah menggunakan carta warna urin. Carta warna urin menaksir status hidrasi dalam persekitaran yang ekstrim. Warna urin kuning terang dan jernih menunjukkan status hidrasi normal. Manakala warna urin kuning pekat sehingga kuning kehijauan menandakan individu mengalami dehidrasi. Ini kita sebagai bukan atlet pun boleh cuba tengok kita punya warna urin. Adakah kita juga boleh mengalami dehidrasi? Praktis. Selepas bangun tidur, ambil sampel urin dengan menggunakan bekas yang jernih. Dengan merujuk carta warna urin daripada mana-mana sumber, anggarkan status hidrasi pada hari tersebut. Setelah selesai membuat ujian, urin tersebut hendaklah dibuang ke dalam lubang tandas. Lakukan ujian ini selama 3 hari berturut-turut. Catatkan status hidrasi dan berikan justifikasi bagi keputusan untuk ketiga-tiga hari tersebut. Ni kena cuba Okey, mari kita lihat apakah contoh soalan yang boleh diberi dalam tajuk ini. Contoh satu di situ, proses pemilihan haba oleh gerakan air dan udara, apa nama dia? Yang kedua, yang manakah benar tentang subai manusia? Itu jawapan dia. Yang ketiga, dia bagi pilihan jawapan dan pilih jawapan yang mana betul. Ini untuk soalan struktur dan esei. Okey. Biasa gitulah dia akan bagi senaraikan 3 elektrolit yang lazimnya hilang peluh. Nyatakan 2 cara boleh untuk menganggar status hidrasi. Nombor 6. Rakan anda bertanding dalam acara 10 km lari. Ramalan cuaca pada hari pertandingan adalah panas terik. Jelaskan cadangan. Jelaskan beritahu ke kawan awak macam mana nak buat sebelum, semasa dan selepas larian. Pada pendapat anda pula, mengapakah pengambilan cecair dan elektrolit penting sebelum, semasa dan selepas? Itu nombor 7. Kena bagikan pendapat. Okey, itu untuk soalan esei lah. Okey, itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi. Bye.